Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua. Kita kembali lagi di sesi webinar yang kedua pada hari ini. Minta maaf di atas kelewatan. Saya tahu dah ramai yang dah tak sabar-sabar nak munculkan perkongsian daripada Lazada ni. Saya pun jadi nervous. Nervous. Okay, kepada yang baru menonton, selamat datang ke eDagang Expo #EDX yang dianjurkan oleh Malaysia Digital Economy Corporation MDEC dan disokong oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM. Saya nak recap sedikit. Expo ini bertujuan untuk berkongsi maklumat dan menggalakkan para usahawan berniaga secara e-dagang. Kami bersiaran sehingga 8 Mei ini bermula pada pukul 10.30 pagi hingga 4.30 petang. Jadi kita dah berada di hari kedua eDagang Expo ni ya. Okey, untuk maklumat lanjut mengenai eDagang Expo ataupun sesiapa yang nak mendaftar webinar yang telah kami sediakan sepanjang eDagang Expo ini berlangsung, anda boleh lawati laman sesawang kami di www.go-sengkang-ecommerce.my. Di sesi pertama tadi, kita dah mendengar mengenai ourshop.com dari Asia. Sekarang kita nak dengar pula perkongsian yang dinanti-nantikan daripada Lazada, nama yang tak asing lagi di bisnes e-dagang ini ya. Sebelum itu ingin saya maklumkan yang kita akan ada sesi soal jawab di akhir perkongsian nanti. Jadi jangan segan silu, sila bertanyakan soalan. Anda boleh typekan di ruangan Q&A. Ini kepada sesiapa yang menonton melalui aplikasi Zoom. Kepada mereka yang menonton di FB Live, anda boleh typekan soalan di ruangan komen. Baiklah. Saya nak perkenalkan speaker kita, Cik Hansini, pengurus Universiti Lazada. Mana Cik Hansini kita? Itu dia. Apa khabar Cik Hansini? Khabar baik. Hi everyone. Okey, saya nak perkenalkan Cik Hansini dulu. Beliau telah berkecimpung dalam dunia akademik lebih sedekat. Sebagai pengurus Universiti Lazada, beliau mengguna pakai pengalaman dan kemahiran beliau untuk menjalankan sesi latihan atas talian serta secara konvensional kepada para penjual di platform Lazada. Beliau berbangga dapat berkongsi langkah serta kemajuan Lazada dalam menambah baik pengetahuan serta perkembangan para penjual, terutamanya dari segi aspek pendidikan penjual. Selamat datang Cik Hansini. Hai Jun. Hai, saya rasa penonton hari ini memang sangat bertuah lah ya. Kita bawakan seorang training manager daripada Lazada. Jadi semua orang dah tak sabar lagi ya Cik Hansini. Saya serahkan terus sesi ini kepada Cik Hansini untuk bermula. Silakan. Okay. Terima kasih kepada pihak MDEC dan juga kepada organisasi-organisasi yang telah memberi peluang kepada saya dan juga kepada Lazada untuk memberi sedikit sebanyak informasi mengenai apa yang Lazada boleh tawarkan kepada semua penjual di sana. Alright, saya akan mula share screen. Alright. So, sebelum saya mula, saya ingin juga memberitahu bahawa saya ada assistants. Okay, so antara mereka adalah Arina Rashid, Darshini, Vicky Yong dan Wardah Abdul Walid. So, terima kasih kerana membantu saya. I think I need to push this down. Okay, alright. Okay, so saya di sini. Alright, so selamat datang kepada Lazada. Topik kita hari ini adalah krisis atau peluang, bagaimana situasi COVID-19 telah memangkin penerimaan e-dagang di kalangan warga Malaysia. So, kita patut melihat keadaan ini. Kita berada di hari ke-48. Okay, hampir 2 bulan kita telah mengalami krisis COVID-19. Okay, tetapi kita harus juga melihat hikmah di sebalik keadaan ini. Alright, so saya akan share sedikit sebanyak data yang kita ada berkenaan situasi perniagaan di Malaysia. Alright, dan bagaimana anda sebagai peniaga boleh merebut peluang yang sedia ada. Okay. Alright, so ini adalah sedikit sebanyak mengenai pengenalan kepada Lazada Malaysia. Alright, so siapa tak kenal Lazada? Okay, Lazada adalah antara
platform e-dagang yang terkenal. Right? Bila kita fikir tentang e-dagang, e-commerce, online purchasing, kita fikir tentang Lazada. Alright? So ini adalah sedikit sebanyak tentang Lazada. Kita ada ventures di 6 negara. Okay, Malaysia of course. Kita ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand dan the Philippines. Alright? So kita adalah hub platform pedagang dunia elektronik yang pertama di luar negara. Okay, dan kita mengurangkan halangan untuk peniaga kecil dan sederhana memasuki pasaran baru melalui e-dagang. Alright, so kita adalah kedai one stop di Asia Tenggara bagi pelanggan, penjual dan juga jenama. Alright, dan kita juga ada e-logistics yang terbaik dengan lebih 100 rakan kongsi. Alright, dan operasi tempatan kita adalah di 6 negara dan serantau, manakala ibu pejabat kita adalah di Singapura. Okay. Kalau saya terlalu pantas, you have to let me know ya. Dan saya juga harus minta maaf kalau bahasa Melayu saya tak begitu elok. Alright. Okay. So, Lazada ada di seluruh Asia Tenggara. Okay. Kita adalah platform e-dagang yang terkemuka dan paling pantas apabila kita berbincang tentang perkembangan e-dagang, alright, di Asia Tenggara. Okay. So, kita ada laman sosial Lazada. Kita semua orang boleh mengikuti Lazada melalui social media yang kita ada. Kita ada on Facebook, kita ada di Instagram, kita ada Twitter, YouTube dan juga Line. Alright? Dan kita juga mempunyai bilangan pengguna aktif yang tertinggi. Alright? Kira-kira 50 juta pengguna aktif tahunan di Asia Tenggara. Manakala kita juga merupakan platform e-dagang Southeast Asia, Asia Tenggara yang paling pesat membangun. Okay, kita telah melebihi 100% perkembangan pesat tahun demi tahun bagi 4 tahun berturut-turut. Alright, so kita harus tahu yang Lazada adalah tempat yang peniaga boleh berkembang dengan pesat. Alright, so kalau para peniaga yang ada reservations, dia rasa bimbang, boleh tak join Lazada sebab I bimbang, I tak boleh berkembang. You tak patut bimbang. Okay, para peniaga tak patut bimbang. When you join Lazada, you akan lihat perkembangan yang pesat. Okay. So, penglibatan pelanggan Lazada, kita menggunakan shoppertainment, alright. Maksudnya kita menggunakan elemen hiburan, okay, dan juga iklan untuk terus berinteraksi dengan pelanggan kami. So, bila kita fikir tentang Lazada, kita boleh melihat advertisements, kita boleh melihat kita punya outreach, okay, macam mana kita boleh reach kepada pelanggan kita melalui pelbagai format dan cara, okay. Semua orang pasti tahu tentang kempen Lazada, alright. Contohnya bila saya pergi, bila saya beritahu sesiapa yang saya bekerja di Lazada, mereka akan terus tanya, bila kempen? Alright. So, bila kempen seterusnya, selalu kita akan, kita terus menerima question sebegini sebab Lazada memang famous dengan kempen. Alright, kita ada campaign setiap bulan or kita ada mega campaign and so on. Alright, contohnya campaign yang berikutnya adalah campaign Ramadan, okay, yang akan berlangsung pada 12 Mei, jangan lupa. Okay, so kita ada campaign beli di Malaysia of course, dan kita terus membangun cara-cara untuk menambah outreach kepada pelanggan kita walaupun mereka di bandar atau di luar bandar. Contohnya kita ada program desa. Ini adalah salah satu projek pembangunan luar bandar kita, right? Dan kita juga ada Desa Mall. Desa Mall adalah satu lagi projek untuk pembangunan luar bandar. Right? Jangan lupa kita juga selalu on trend. Okay? For example, kita ada live stream Fashion Raya. Okay, dan kita juga menggunakan aplikasi shoppertainment. So, bila you on your Lazada app kan, you akan tengok last game, cara kita mendekati dengan yang juga mudah, alright, dan juga on trend. Mereka boleh collect coins, vouchers untuk mereka membeli belah di Lazada. Alright, kita juga mempunyai salah satu kempen yang paling besar di Asia Tenggara, Lazada 1111, alright, dan kita mengambil kira semua level pembeli, alright, dan mereka juga boleh
take part in our Lazada Super Show, alright, live stream, kita punya live stream on Lazada and so on, alright. Pesta ulang tahun Lazada yang baru saja habis pada 27 hari bulan Mac, okay, adalah juga salah satu kempen kita yang paling besar, okay. So kita punya outreach kita kepada pelanggan adalah actually sangat meluas. Okay? Alright. So, sekiranya anda ada soalan, please jangan segan silu. Anda boleh tanya chat agents kami. Alright, kita ada Arina, kita ada Vicky, kita ada Dashni, kita ada Wardah. Okay, and they're very, very nice ladies. Okay? So, thank you so much. Right. Bagaimana pula dengan infrastruktur perdagangan masa depan? Lazada is very forward thinking. Kita boleh lihat many years ahead, alright. Dan kelebihan kita adalah hubungan kami dengan Alibaba, alright. Because kita kira Alibaba as our parent company, okay. So keunikan platform teknologi antarabangsa Alibaba adalah kelebihan kami. Apa yang Alibaba boleh buat, kita pun boleh buat. So we are always on track with technology that is shared by Alibaba. So we are always ahead. Alright, so kita juga ada lokalisasi melebihi 150 juta pertanyaan carian. That means there's a search. Okay, kita boleh search harian yang disiarkan dalam 5 bahasa tempatan across all 6 benches. Okay, kita adakan dengan 6 negara. Alright, so kita ada menggunakan kira-kira 5 bahasa utama untuk 5 bahasa tempatan untuk carian. Alright, dan juga it's aplikasi Lazada dan juga the desktop version of the Lazada for buyers, alright, is very personalized. Kepribadian adalah sangat tinggi dalam the Lazada page. Okay, so apa yang you makin cari, you akan makin dapat, even if it's a new product. Alright, so this is something that our buyers really enjoy. Okay, terutamanya let's say for example I jenis yang suka beli fashion, alright. So I punya search right akan menjadi lebih peribadi kepada bahagian fashion. So bila ada produk yang berkenaan fashion yang baru, Lazada will actually suggest this to me. So this is really important, right? The experience, pengalaman pembelian bagi pelanggan adalah lebih elok, right? Of course, we also have permainan dalam aplikasi kita yang saya beritahu tadi. Kita ada 9 dan kita akan berkembang dengan lebih banyak lagi. Right? This is to improve pengalaman pembelian bagi pelanggan kami. Alright, so mereka akan menggunakan peluang ini untuk bermain game, alright. Tapi pada masa yang sama, apa yang mereka perolehi daripada permainan game ini boleh digunakan untuk membuat pembelian. So it's a win-win situation lah, alright. So pelanggan dapat hiburan dan juga mereka boleh membeli barangan. Seller juga boleh dapat penjual juga boleh mendapat peluang untuk menjual barangan because ramai pembeli nak gunakan mereka punya coins, mereka punya voucher dalam pembelian mereka. Okay? Nah, kamu sudah pasti ramai orang sudah tahu berkenaan ekosistem Lazada. Okay? Ekosistem Lazada adalah sangat kuat dan juga sangat-sangat seller centric dan juga customer centric. Okay? Kita sangat mengkhususkan keperluan dan kepentingan penjual kita dan juga pembeli kita, right? So kita ada melihat pertumbuhan yang pesat dalam prestasi pedagang dan penjual, right? Peningkatan penjual yang merangsangkan, kita ada melihat terutamanya dalam data yang kita telah collect dalam masa setahun lepas, 142% pertumbuhan dalam bilangan dari kedai aktif harian. Okay, so dalam tempoh 1 tahun hampir 150% peningkatan dalam kedai yang sangat successful, alright. Dan juga perniagaan online yang sangat berpotensi, hampir 100%, hampir 2 kali ganda pertumbuhan dalam bilangan kedai yang memperolehi USD 10 juta dalam collection GMV bulanan, alright. So ini dari tahun 2008 dalam masa 2018 hingga 2019, right? So anda boleh pasti that it could be one of you, alright. Kalau tak cuba, kita tak tahu, betul? Alright, so macam itulah. Kita harus menjejakkan kaki dalam sesuatu yang pasti, alright, kita boleh berjaya. Okay, lepas tu kita tingkatkan prestasi kita.
Okay, so kembali pula pada tajuk kita hari ini, right? Sama ada situasi COVID-19 ini, adakah ia satu, krisis? Adakah ia satu peluang? Apa yang kita boleh buat pada masa ini? Alright. Apa yang kita sebagai peniaga, sama ada kita dah join online atau dah belum join Lazada, okay? Ataupun belum join online, apa yang kita boleh buat? Alright, so hari ini saya akan bincangkan, let me just take my time, kita ada masa. Right. Hari ini kita akan bincangkan langkah-langkah sokongan Lazada untuk rakyat Malaysia. Sebab di Lazada kita bilang ya, yang situasi COVID ini, alright, walaupun ia sangat membimbangkan, alright, dan kerajaan sedang melakukan apa yang patut untuk mengatasi situasi ini dalam masa yang secepat mungkin. Alright. Tapi kita sebagai rakyat juga perlu mengambil langkah-langkah yang elok, okay, langkah-langkah yang sepatutnya, okay, untuk mengatasi situasi ini dan juga jangan kehilangan sumber pendapatan. Alright. So, apakah yang boleh kita lakukan? Alright. Di Lazada kita ada sediakan langkah-langkah sokongan buat peniaga-peniaga atau bakal peniaga e-dagang di luar sana. Alright. So, ambil peluang ini supaya kita berjaya walaupun musim COVID adalah musim yang sangat membimbangkan pada semua, tapi kita rasa bahawa peniaga masih boleh berjaya masa di musim COVID. Okay? Alright. So, kita akan move yang ini. Okay. So, kita ada satu projek yang dipanggil package kedai pintar. Okay. Ia adalah satu package bantuan pada musim COVID-19 ini yang telah ditawarkan oleh Lazada buat peniaga-peniaga di luar sana. Alright. So, COVID-19 dan ekonomi Malaysia. Okay. Apakah cerita keseluruhannya? Yang kita dapat tahu bahawa MIER ataupun Malaysian Institute of Economic Research menganggarkan sebanyak 2.4 juta pekerja akan kehilangan sumber pendapatan pada masa ini jika kita tidak mengambil langkah-langkah yang sepatutnya. Alright. Antaranya 67% daripada pekerja yang kemungkinan kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan adalah pekerja yang tidak mahir. Alright. Peningkatan perniagaan e-dagang manakala akan meningkat. Kita menjangka kira-kira 83% adalah pembeli kali pertama. Okay, dah berkembang. E-commerce dah berkembang pada musim COVID. Alright. So sekarang saya tak akan panggil dia musim COVID sudah. Kita panggil dia musim post-COVID. Alright. So musim post 18 Mac. Okay, di mana MCO telah mula. Okay, so saya akan gunakan terma MCO. Alright. So semenjak MCO, 83% adalah pembeli kali pertama dan mereka juga berkata yang mereka akan terus membeli atas talian. So kita sudah melihat bahawa ada potensi bagi peniaga e-dagang atau bakal peniaga e-dagang. Alright. Penjual offline pula akan berkurang sebanyak 50%. Kita dah melihat kesan-kesan MCO ke atas perniagaan offline. Right, perniagaan tidak dibenarkan buka ataupun masanya terhad, right. So perniagaan ini penjual offline akan berkurang sebanyak 50%. Kenapa? Kebanyakan perniagaan tidak boleh atau tidak dibenarkan beroperasi, okay. Terdapat kurang lawatan pelanggan disebabkan musim pre-MCO dan juga musim MCO. Perniagaan terpaksa ditutup kerana kos beroperasi adalah melebihi pendapatan. Alright, so if this goes on, kalau ini berterusan, mereka tak boleh sustain, mereka tak boleh tak boleh sara. So because of that, mereka terpaksa tutup perniagaan. Alright, hari demi hari kita mendengar isu ini. Terpaksa tutup, hotel terpaksa tutup, alright, restoran terpaksa tutup, and so on and so forth. So memang ia memberi impak yang besar kepada perniagaan offline. Okay, dan juga terdapat perubahan dalam bentuk pembelian disebabkan MCO. Right, rakyat bimbang nak beli barangan, pergi ke kedai, and mereka takut berada di kawasan yang ada ramai orang. Okay, so mereka prefer buying online, di mana barang itu dihandle oleh seorang, diberikan kepada seorang, okay, kepada pelanggan dan mereka terima, and then they sanitize. Betul tak? So saya pasti ramai di luar sana juga sebegitu, right? Terutamanya bila ada anak-anak kecil di rumah ataupun orang senior citizens, mereka tak nak keluar rumah.
Alright, tinggalkan mereka sebab mereka bimbang. Orang yang healthy, they can go out and buy. Mereka boleh keluar membeli belah. Tetapi bila mereka kembali, they could infect anak-anak kecil atau orang-orang tua. So to avoid all this, perniagaan online telah menjadi semakin, it's becoming more popular, right? So I mean, semua orang patut lihat dari pandangan anda sebagai seorang pelanggan juga. Okay? Nah, apa yang kita telah melihat adalah peniaga baru meningkat sebanyak 236% semenjak MCO. Okay? So ini adalah nombor yang besar, right? Dan anda juga patut jump on the bandwagon. Anda juga patut join, menjadi seorang peniaga dalam e-dagang. Okay? Saya akan teruskan kepada slide berikutnya. Alright. Okay, so graf ni nampak mudah, okay? Tapi ada biar saya explain kepada anda apa maksud graf ini, okay? So chart yang pertama di sebelah kanan kiri anda menunjukkan berapa banyak perniagaan ya mereka mempunyai tunai untuk menyara operasi selama 1 hingga 2 bulan. So untuk tahan beroperasi selama 1 hingga 2 bulan, kira-kira 70% perniagaan ada, boleh beroperasi selama 1 hingga 2 bulan sebab mereka ada kos untuk menanggung perniagaan mereka. Manakala 30% daripada mereka tak ada, they don't have this, tak mencukupi untuk even sara perniagaan mereka. They go on month-to-month basis, dari bulan ke bulan. Alright, so ini untuk 1 hingga 2 bulan. Tetapi bila kita berpindah ke rajah yang berada di sebelah kanan, ini menunjukkan berapa banyak bisnes perniagaan yang boleh menanggung perniagaan mereka, kos perniagaan mereka melebihi 3 bulan. Dan nombor ini menurun. Okay, so daripada 70%, 60% pula yang boleh tahan lebih daripada 3 bulan. Right? Manakala yang tak ada kos, tak ada tunai untuk menampung perniagaan mereka melebihi 3 bulan, meningkat pula kepada 40%. Okay? So ini adalah masalah yang dihadapi oleh peniaga-peniaga semasa musim MCO. Right? So kita mendapati bahawa 70% perniagaan kecil dan sederhana di Malaysia mempunyai tunai untuk menyara operasi perniagaan selama 1 hingga 2 bulan sahaja, dan sekiranya impak COVID-19 ini bertahan 3 hingga 6 bulan lagi, kira-kira 40% perniagaan akan terpaksa tutup. Okay, saya nak move sedikit sahaja sebab saya ada a bit of information here. So, secara keseluruhannya saya ingin memberitahu bahawa usaha Lazada untuk membantu peniaga menurunkan kos operasi. Okay, kita juga ada usaha untuk membantu perniagaan kecil dan sederhana untuk sign up dengan senang dan start generating, mula menjana sumber pendapatan dengan secepat mungkin, dan juga menjana perniagaan buat peniaga yang kehilangan pendapatan buat masa MCO. Right? So, apa yang Lazada ada untuk peniaga-peniaga di luar sana? Alright? Saya akan move ini dan pergi ke skrin yang seterusnya. Seperti mana yang saya telah bagi tahu tadi, kita di Lazada amat mementingkan peniaga kita dan juga pelanggan kita. Okay? So kita mendapati bahawa terdapat perubahan dalam perilaku pembeli semasa MCO di Lazada. Okay? Dan bagaimana Lazada membantu peniaga juga. Right? So kita ada hashtag duduk rumah. Okay, memastikan Lazada, memastikan pelanggan-pelanggan Lazada mematuhi peraturan MCO dan duduk di rumah. Pada masa yang sama, kita juga membantu pelanggan untuk continue, meneruskan kehidupan mereka tapi mendapatkan barangan yang mereka perlukan melalui Lazada. Contohnya, baru-baru ini Lazada telah membantu para para petani di Cameron Highlands, di mana kita dapat menjual 1.5 tan sayur-sayuran yang dibeli oleh kira-kira 200 rumah tangga. Okay? Dan juga kita mendapati
barangan yang paling banyak dibeli oleh pelanggan-pelanggan kita adalah contohnya air fryer, sebab mereka dah mula start membeli memasak di rumah, dan mereka nak masak lebih healthy, lebih sihat, kurang minyak dan macam-macam lagi kan. Alright, so kita mendapati mereka membeli air fryer, mereka membeli vegetable slider basket, kita dapati mereka membeli electronic mixer, dah ramai-ramai dah beli start baking kat rumah kan. Okay, you buat kek lah, biskut lah, raya pula tak lama lagi. Okay, so dah start. Kita mendapati banyak barangan ini yang mula dijual. Okay, kita juga mendapati bahawa mereka dah mahu take care of themselves. Okay, so blood pressure smartwatch makin banyak dijual. Okay, benda yang kita tak pernah fikir sebelum ni nak beli, sekarang kita kita kat rumah nak healthy juga macam mana. So mereka start beli blood pressure smartwatch pula. Okay, kita juga mendapati bahawa lebih ramai orang start to exercise. Okay, mula bersenam di rumah atau buat yoga. Alright, lebih 3,000 yoga mat. Okay, dan nearly lebih 4,000 pakaian rumah, loungewear ataupun pakaian senaman mula dijual. 1.3 penonton kita, pelanggan kita menonton live stream about tentang kita punya Lazada birthday campaign pada 27 hari bulan Mac. Okay, sebab semua ada di rumah. Okay, mereka tahu bahawa Lazada ada peluang untuk mereka mendapat voucher, menang hadiah, okay, atau barang-barang terbaru and things like that. So kita boleh reach out to all our customers this way. Alright, kita juga tak lupa tentang impak COVID-19 terhadap rakyat Malaysia dan juga terhadap secara keseluruhan. So kita telah actually menggunakan sebanyak 415,000 ringgit, okay, telah didermakan, okay, untuk support Mercy Malaysia, Persatuan Bulan Sabit Merah dan juga UNICEF. Alright. So kita meliputi semua aspek, sama ada mereka adalah pelanggan, sama ada mereka adalah peniaga dan juga keseluruhan rakyat Malaysia, because we are always in the minds of Malaysians. Okay? Alright. So macam mana pula dengan peluang untuk I am a penjual offline. Macam mana I nak jadi penjual online, and apa benefit dia? Right? Apa kepentingan dia? Apa yang saya dapat? Right. So kita mendapati bahawa seperti yang saya beritahu tadi aliran penjual baru meningkat kira-kira 300% semenjak MCO dimulakan. Alright, sebab mereka ini mengambil peluang untuk menjana pendapatan secepat mungkin, and this boleh dilakukan on Lazada. Alright, so kita ada success stories, contohnya I lihat example Simon Pang. Alright, dia kata apa yang kita buat masa MCO, birthday sale kan berlaku masa MCO kan, 27 hari bulan Mac. So mereka membuat marketing yang agresif. Okay, mereka gunakan social media, mereka promote barangan mereka, mereka direct customer mereka dari store mereka ke Lazada. Okay, so mereka meningkat traffic yang sampai ke page Lazada mereka. Kalau kita lihat bahagian kiri pula, kita ada information tentang Jamie Tu dari Unimart.my. Dia jual barang grocery. Dia kata bila dia menjual masa musim MCO, peniaga mereka meningkat 2 kali ganda disebabkan musim MCO. Ini adalah barangan groceries, okay, barangan keperluan rumah. Okay, so because of that, dia boleh nampak impak musim MCO terhadap perniagaan online. Okay, walaupun mereka jual barangan offline. Okay, so ini adalah sedikit sebanyak success stories. Okay, isu-isu kejayaan di Lazada, dan bukan sedikit kita actually nampak banyak. Bila I cakap dengan orang yang datang, peniaga yang datang untuk training, okay, mereka beritahu bahawa mereka berjaya untuk menjana pendapatan yang lebih banyak disebabkan oleh menniaga online. Okay, I'm going to check my time. Okay, kita ada masa. Alright, sokongan Lazada semasa MCO, kita memulakan inisiatif baru untuk menyokong warga negara seperti ingat tak tadi I bagi tahu you tentang petani-petani di Camerons. Okay, so kita bantu mereka sebab mereka mula membuang sayur-sayuran tak dapat dijual. Kita kata jangan. Alright, ada peluang untuk menjadikan ini sumber pendapatan. So kita masukkan mereka on Lazada dan mereka mula menjual sayur-sayuran, bunga,
alright, buah-buahan, alright, on Lazada. Alright, so ini adalah cara kita membantu menyokong warga negara Malaysia. Okay. Kita of course juga itu CEO kita yang handsome, okay, tengah pakai mask tu, kita ada buat sumbangan topeng muka, alright, buat semua orang, buat hospital-hospital di Malaysia, dan kita juga membuat sumbangan di laman utama Lazada. Okay, so katakan saya donate RM150, Lazada akan match. Okay, match the donation dan juga buat donation sebanyak RM150. Okay, so ini adalah cara-cara Lazada membantu menyokong warga negara Malaysia di musim MCO ini. Alright, so kita juga, kita sangat beri kepentingan kepada usahawan kecil dan sederhana because ada potensi untuk mereka berkembang dengan maju juga, right? Tak kira lah you nelayan ke, petani, usahawan, sama ada you adalah peniaga kecil atau sederhana, semua orang ada peluang untuk berjaya di Lazada. Okay, so dari PKS Malaysia dan para penjual kami, Lazada memang berhasrat untuk meningkatkan dan menyokong lebih banyak peniaga PKS, right? Terutamanya musim COVID ini, betul tak? Sorry, musim MCO ini, alright. Dan kita juga mengetahui bahawa ada masih banyak, business peniaga di sana yang masih menggunakan offline model, alright. So kita nak menjadikan mereka peniaga online, alright. Tapi itu tak bermaksud, you mesti tutup perniagaan offline kamu, tak. Alright, kita kata you boleh berjaya di offline dan online. Alright, so itu adalah tujuan kami, alright. So kita nak anda menjadi peniaga e-dagang yang berjaya. Okay? Kita juga menetapkan komisen 0%. Okay? Kita buat pengecualian bayaran payment gateway dan juga kita ada memberi penghantaran percuma untuk pelanggan. This is from Lazada. Dan kita bertekad untuk membantu para peniaga menghasilkan aliran tunai atau cash flow dengan secepat mungkin. Alright? So it's like you start your business today and you start making money, alright. So itu adalah package kedai pintar kami. So layari Lazada untuk mendapatkan more information about this. Kita memang berhasrat untuk meningkatkan keadaan peniaga-peniaga kecil dan sederhana supaya mereka berjaya dan tak akan hilang sumber pendapatan waktu musim MCO ini. Alright, so it's actually zero cost. Kita bagi free shipping. Kita tak charge commission. Kita tak charge payment fee. Alright, kita juga ada support untuk para peniaga on Lazada. Alright, kita juga ada optimize cash flow. Kita ada buat micro loans untuk anda. So ada banyak information tentang ini on Lazada dan anda tak patut lupa Lazada punya traffic memang high. Okay, so memang kita akan mendapat traffic yang tinggi. Kita ada campaign kita memang besar, okay, memang mega, alright, dan terkenal, alright. So kita target memang peniaga SME dan of course tak lupa juga peniaga yang telah berjaya tapi belum on Lazada. Please come on board, alright. So what should you sell on Lazada? Alright, why should you sell on Lazada? Because kita boleh sustain kita boleh menyara bisnes anda, alright. 1 dalam 3 orang Malaysian shopping on Lazada, okay, dan kita ada logistik yang sangat hebat. Alright, so ini adalah kalau anda nak screenshot ni pun boleh, tapi saya percaya bahawa MDEC akan menghantar slides ini kepada anda. So jangan risau, information ini ada dalam slide yang saya akan share kemudian dan juga available on Lazada page. So tak payah risau. Seperti mana yang saya beritahu tadi, kita charge sifar commission, 30 hari pengecualian bayaran, 60 hari penghantaran percuma, okay, dengan memastikan pembeli membeli sekurang-kurangnya RM15. Sokongan yang berdedikasi kerana kita ada group of business development team, alright, mereka akan membantu anda untuk mengembangkan perniagaan anda, alright. Anda boleh menjana kira-kira 10 kali lebih banyak jualan kerana kita ada kempen yang khusus untuk peniaga kecil dan peniaga baru dengan kempen mingguan Lazada. Kita juga ada pembayaran mingguan secara tetap. Okay? So, anda boleh buat bisnes dan setiap hari Isnin anda boleh lihat duit masuk dalam akaun anda. Senang kan? Happy. Hari Isnin semua peniaga Lazada happy je. Okay. Kita juga ada seperti mana yang saya beritahu tadi, kita ada pinjaman kelulusan yang sangat pantas dari serendah RM1,500 hinggalah RM200,000 untuk membolehkan perniagaan anda berkembang.
Tapi jangan lupa kita juga ada Lazada University di mana saya adalah pengurus. So kita ada membuat live stream setiap hari, okay, kurang-kurangnya 2 kali sehari untuk anda mengetahui cara-cara dan petua dari pakar Lazada University kami. Alright, so kita ada cover banyak topik. Anda you can watch it on live, you can boleh juga watch it on playback. So anda tak perlu risau because topik-topik ini adalah khas untuk peniaga. Alright, bagaimana anda boleh increase traffic, bagaimana anda boleh hias store anda, bagaimana anda boleh meningkatkan pendapatan, bagaimana anda boleh meningkat bilangan pengikut di store anda. So many topics and semua adalah untuk peniaga. Alright, so jangan lupa untuk join Lazada dan juga mengikuti panduan dan pengetahuan yang disediakan untuk anda dalam Lazada University. Alright, so seperti mana yang saya beritahu tadi, package kedai pintar kami, okay, so Lazada telah peruntukkan kira-kira 10 juta ringgit. Kita nak membantu penjual memulakan perniagaan mereka dengan cepat, meningkatkan penjualan dan mendigitalkan perniagaan anda. So dari offline anda boleh jump to online, okay, dan you can still keep your offline store if you want. Alright, so kira-kira 50,000 peniaga kecil dan sederhana tempatan dijangka mendapat manfaat daripada projek kami. Alright, so sini adalah sedikit sebanyak information apa yang kita peruntukkan untuk anda. Tapi saya dah explain tadi, commission adalah 0%. Penghantaran percuma selama 60 hari. Kita ada incubation program bagi peniaga-peniaga selama 90 hari. Okay, so kita boleh bantu anda daripada peniaga yang baru start kepada peniaga yang berjaya. Okay, kita juga ada kempen khas untuk anda. Setiap minggu kita ada kempen untuk peniaga kecil dan sederhana dan peniaga baru. Kita juga ada akses pinjaman mikro dan pembayaran mingguan yang tetap. Alright, so saya akan so ini adalah untuk kalau penjual yang baru live. Alright, daripada 15 Mac hingga 14 April, mereka adalah dalam package yang pertama. Package yang kedua adalah untuk penjual yang baru yang diaktifkan dari 15 April hingga 31 Mei. Alright, so jangan lepaskan peluang ini untuk menjadi penjual on Lazada supaya anda boleh menikmati facility, package kita. Alright, elemen-elemen package yang mesti memberi peluang untuk anda berkembang dan cuba menjana pendapatan dengan lebih cepat. Okay. So tiada commission dikenakan di musim dalam package kedai pintar. Tiada commission dikenakan kepada semua penjual marketplace di Lazada Malaysia. Alright, dan kita juga akan membuat pengabayan yuran pembayaran gateway payment fee sebanyak 2% di mana Lazada akan menyerap bayaran yuran 2% yang dikenakan oleh bank untuk semua barang yang dijual. Okay, untuk 30 hari yang pertama. Insentif ini untuk dari tarikh pengaktifan penjual. Jadi apa yang anda boleh apa yang anda boleh buat di sini adalah memberi harga yang terbaik buat pelanggan anda. Alright, supaya because we are not charging the 2% payment fee, right? So anda boleh memberi harga yang lebih elok, harga yang lebih bermanfaat kepada pelanggan anda. Alright, dan mereka akan continue, mereka akan terus menjadi pelanggan anda pada masa-masa yang akan datang. Alright. Okay, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, kita juga ada kempen-kempen untuk peniaga baru, peniaga kecil, right? Dan ini berlaku dalam setiap minggu, right? Dan kita ada satu tim, satu pasukan yang khusus untuk peniaga baru, okay? Supaya mereka boleh mengambil bahagian dalam kempen-kempen ini dan juga they can grow lah, they can boleh menjana pendapatan, boleh menjana traffic. Okay, so penjual akan mendapat sokongan khusus melalui panggilan. So when you get a call from Lazada, you pick it up, right? So melalui panggilan sepanjang 60 hari dari tarikh peniaga menjadi live, right? Kita ada pakar-pakar sangat manis, sangat baik. Okay, mereka akan memberitahu anda langkah dan strategi untuk mengembang perniagaan anda. Okay, dan perunding kami akan membimbing anda ke arah menyediakan dan memaksimumkan kedai anda untuk kempen mingguan yang akan datang. Alright, so it's a really good opportunity. Bila you dapat call dari Lazada tu memang good news lah. Okay, so you boleh join campaign, alright, atau you akan dapat
tips atau strategi macam mana nak memperbaiki situasi your online store. Okay, so these are ways that you can actually improve. Sorry, you can actually become a better seller, menjadi peniaga yang lebih berjaya. Okay. So, package kedai pintar kita juga ada akses, okay, memberi peluang untuk anda mendapatkan pinjaman mikro. Kita ada 3 bentuk pinjaman mikro yang quite famous. Mereka adalah dari aspirasi, fantastic dan funding societies. Okay, so bila saya share slide sini dengan anda boleh terus klik saja. Okay, terus klik on the link. Kita just click here, click here, click here. Okay, untuk mendapatkan lebih banyak maklumat. Right, so kita actually dah buat perjanjian dengan mereka. Okay, berbincang dengan mereka. So kita ada aspirasi, fantastic dan funding societies di mana anda boleh mendapatkan pinjaman mikro dengan kelulusan yang pantas. Alright, apa yang anda perlu lakukan? Go to Lazada Service Marketplace on the Lazada page and click on pembiayaan pinjaman. Okay, and anda boleh buat rundingan dengan mereka dan dapatkan information yang anda perlukan. So this is bagaimana anda boleh mendapatkan sokongan keuangan. Alright, manakala kita juga ada pelan ansuran 0% daripada Maybank. So ada yang fikir, kenapa ya I perlukan ni? I tak perlu kecuali I nak jadi pelanggan. Ingat tak tadi I bagi tahu, kalau kita nak fikir macam mana nak jadi peniaga yang berjaya, kita juga perlu fikir macam mana nak jadi pelanggan. Alright? So bila kita nak beli barangan yang expensive, okay, barangan berharga tinggi, mesti kita fikir mana nak dapatkan duit tu sekarang, right? So di sinilah kita ada pelan ansuran 0%. Okay, so bagi penjual yang menjual barangan bernilai tinggi, Lazada menawarkan pelan ni supaya pembeli anda masih can continue to buy walaupun mereka mengalami masalah aliran tunai buat masa sekarang, because kos faedah adalah 0%. Right? So bila mereka nak beli phone ke, television ke, alatan senaman ke, mereka tak perlu risau. They can use this installment payment plan, right? So what is the installment payment plan 0%? Ini adalah kaedah pembayaran yang bertujuan meringankan beban pembayaran bagi pembeli so that mereka boleh beli apa yang mereka perlukan pada masa sekarang, tapi fikir untuk bayar ansuran selama 6 bulan atau 12 bulan. So ini meringankan beban mereka. Right, so mereka masih mempunyai keupayaan untuk membeli, right? Mereka tidak pembeli maupun penjual tidak akan dikenakan bayaran tambahan, alright? Penjual can continue to see, mereka masih boleh melihat pesanan yang tinggi walaupun pada masa musim MCO ini, okay? Especially bila barangan mereka adalah harga tinggi. Can you just imagine beli, jewelry, okay, barang kemas, barangan senaman yang mahal, barangan keperluan kereta, keperluan rumah, barangan elektronik, telefon. Semua barangan ini mungkin berharga tinggi, okay? Ramai yang kalau yang tak mampu beli itu, mereka boleh gunakan pelan ansuran ini, okay? So bila ada kempen untuk 0% pelan ansuran ini, peniaga yang masuk dalam program ini juga boleh menikmati advertisement untuk mereka, okay? So, let me see. Oh, we have time. Sikit lagi. Okay. So, apakah aplikasi yang ada di Lazada untuk membantu pelanggan kita? Alright. So, kita ada apa yang kita panggil Power of 5 tools. Power of 5 tools adalah elemen-elemen yang boleh para peniaga kita di Lazada gunakan untuk memperbaiki traffic, membaiki daya pembelian dan juga membaiki daya pembelian lebih banyak oleh pelanggan-pelanggan kita. Alright, so tools kita panggil mereka Power of 5 tools adalah contohnya Sellerpix, di mana kita boleh melihat lebih banyak orang melihat barangan anda, alright, menjadikan produk anda mendapat perhatian yang lebih baik, alright, pencarian juga menjadi lebih baik. Okay, so kita kata Sellerpix ni boleh meningkatkan traffic ke produk anda kira-kira 3 kali ganda. And then jangan lupa kita juga ada free shipping, okay, di mana peniaga boleh menetapkan free shipping untuk kedai atau produk mereka untuk meningkatkan traffic, dan kita mendapati bahawa peniaga yang menggunakan free shipping melihat kenaikan GMV sebanyak 35%
Okay. Kita juga ada filter yang khas. I boleh tunjukkan you di sini. Kita ada filter yang khas untuk free shipping dan juga free shipping logo, alright, untuk kedai yang menepati kriteria untuk free shipping. Okay. So memang ini adalah berita yang bagus untuk pelanggan peniaga-peniaga baru di Lazada. Lazada menyediakan voucher penghantaran percuma atau free shipping dengan perbelanjaan RM15 oleh pelanggan. So ini anda boleh mendapati dari Lazada. Alright. So bila saya share slide sini nanti kan, anda actually boleh klik link yang ada untuk mendapati information yang lebih lanjut. Alright. Lorikit dan Store Builder adalah aplikasi untuk peniaga mencantikkan keadaan store mereka. Okay, so store mereka menjadi lebih cantik, lebih meriah, okay, lebih up to date, alright. Dan pelanggan juga mendapat lebih banyak informasi mengenai produk-produk yang dijual oleh peniaga tersebut. Okay, so bila mereka dapat information yang cukup dan mereka ada, trust, okay, mereka yakin dengan kedai tersebut, maka keyakinan itu akan berubah menjadi pembelian. Right. So itulah keperluan bila peniaga mesti menggunakan Lorikit dan Store Builder. Ini adalah tools kita yang mencantikkan store mereka dan juga mencantikkan deskripsi produk mereka. Kita juga ada tools yang membolehkan peniaga mencipta voucher. Okay. Voucher ni memang exciting lah sebab semua orang suka voucher kan. Alright. So voucher ni boleh di-create dengan cepat, boleh di-create dan digunakan oleh pelanggan dengan cepat, dan ia memang menarik sebab kadang-kadang kita lupa voucher. Tapi dengan voucher Lazada, bila I check out, voucher tu automatic akan apply. Lepas tu kita rasa gembira. Okay, sebagai pelanggan kita rasa gembira. I save RM2. RM2 tu masih boleh beli barang tau. Okay, so apa yang kita katakan di sini, bila kita ada digunakan voucher, kita actually nampak lebih banyak purchasing. Alright, because kadang-kadang you kena set voucher tu. Oh, you kena beli RM50, I bagi you voucher. So mula-mula I nak belanja RM38 je. Tapi sekarang tak apalah, RM12 lagi I dapat voucher. So pemikiran ini yang membolehkan kita create voucher yang sangat bagus. Alright. So bila saudara-saudari di sana nak belajar lebih lanjut, please click the link yang saya akan share nanti. Alright. Aplikasi untuk mendapatkan pelanggan yang lebih adalah seperti chat dan flexi combo. Kita chat dan kita boleh meyakinkan orang untuk membeli lebih banyak supaya mereka dapat menjimat lebih banyak. So ini adalah chat dan flexi combo. Tidak lupa juga dengan feed dengan follower voucher, di mana kita boleh membina hubungan dengan pelanggan dengan lebih baik. Sama seperti Instagram, feed adalah tempat di mana you boleh share a lot of information, macam ratings yang bagus, video yang bagus dan sebagainya. Alright, follower voucher adalah voucher untuk pengikut-pengikut anda. Alright, dan kita juga ada siaran stream langsung. Kita panggil ni Last Live. Alright, Last Live adalah satu daripada satu daripada elemen kita untuk membolehkan penjual membuat streaming, okay, so they can mempamerkan produk terbaik, tawaran istimewa, buat pelancaran produk, memaparkan ulasan dan berinteraksi dengan bakal pembeli mereka secara live. Okay, so kita boleh buat ni dengan senang saja. Dan apa yang sangat hebat dengan Lazada adalah kita buat push ads kepada pengikut-pengikut anda supaya mereka diingatkan untuk mengikuti live stream anda. Alright, so ini adalah sangat bagus untuk mereka. Okay, so saya akan share information ini dengan anda. Pengikut kedai anda bertambah, review menjadi semakin bagus, penonton juga bertambah. Bila penonton bertambah, penjualan juga bertambah, pengikut juga bertambah, right? Dan juga pembelian juga bertambah. Alright. Kita juga ada pasukan logistik kami yang sangat hebat. Alright, kita ada Lex, alright, dan juga Lel, right? So kita ada Lel Express yang sangat cepat. Dia ada bagi real time status update. Sangat sangat mudah dan terdapat di banyak lokasi di Malaysia. Okay, tetapi tak lupa juga dengan rangkaian logistik Lazada yang sedia ada seperti GDEX, Skynet, Post Laju, The Lorry, Ninja Van dan iCargo. Okay, so ramai yang tahu yang kita ada drop off dan pick up. Okay, so mesti fulfill kriteria kalau anda nak jadi pick up seller, ya. Tapi kita mendapati bahawa kadar bayaran penghantaran bagi Lex adalah lebih murah. Dan semua information ini kita ada bagi rate card untuk anda. Anda boleh check
dan anda boleh buat perbezaan. Okay, dapatkan perbezaan sama ada menggunakan lax atau non-lax. Okay. Alright. So I nak, sebab kita ada masa sedikit sahaja lagi, saya nak mengintroducekan anda kepada Lazada University, satu portal pembelajaran e-dagang yang percuma sesuai untuk semua peringkat penjual. So kita nak kita nak kuasakan penjual kami dengan kemahiran e-dagang dan memastikan pengetahuan mereka dalam e-dagang berkembang. Alright, so kita ada buat live streaming setiap hari, kita ada panduan langkah demi langkah. Alright, kita ada bite size videos, video-video yang kecil supaya easy untuk anda belajar dengan cepat, dan kita juga ada kalender latihan dan community. So kalau anda inginkan more information about Lazada University, anda boleh scan QR code ini atau juga pergi kepada pautan yang disediakan di sana. Alright. Okay. So apa yang hebat tentang Lazada University? Kita buat live streaming dalam 3 bahasa. Alright. Kita ada bahasa Inggeris, kita ada Mandarin, kita ada bahasa Melayu, dan ini adalah live streaming yang dibuat secara langsung setiap minggu bagi penjual baru. Okay, kita ada topik yang sesuai untuk semua peringkat. So kalau anda rasa, okay, saya dah mahir pada topik ini, saya nak pergi pada topik yang berikutnya, bagus, anda boleh pergi yang pada topik berikutnya because ada dalam playback. So ini adalah contoh-contoh topik yang kita ada on Lazada. Alright, bagi semua peringkat kita ada, for example, basics, kita ada berkembang dengan Lazada, kita juga ada expert strategies. So walaupun anda berada di peringkat yang paling rendah, paling basic, atau peringkat yang paling excellent, okay, anda ada excel, tak ada hal, okay, still can take part in any topics that you want. So it could be in live stream, it could be in Dex. Okay, kita juga ada Lazada University Facebook page. Okay, so ini adalah untuk sellers sahaja. Alright, so kita ada community ini untuk penjual dan untuk Lazada supaya kita boleh berhubung sesama sendiri, sama ada antara penjual-penjual atau sama ada antara Lazada dengan kita. Alright, so untuk information berkenaan Lazada University Facebook page, anda juga boleh scan di sini. Alright, so kita ada banyak information, kita ada banyak feedback yang positif berkenaan Lazada University dan juga Lazada University Facebook page. Hai Jun. Hai. Hai. Dah 10 minutes lagi ya. So just a bit more. So kita ada banyak feedback yang positif. Senang saja untuk join Lazada. Kunjungi seller center lazada.com.my. Klik become a seller. Masukkan butiran yang perlu, terutamanya butiran kedai dan alamat gudang. Dan juga muatkan, dalam beberapa minit you boleh menambah produk dalam akaun anda, alright. Lepas tu masukkan nombor akaun bank anda. Anda dah jadi seller dan mula start earning lah, boleh menjana sumber pendapatan dengan Lazada. Okay, kita juga ada, kita boleh katakan yang kita ada journey untuk anda supaya anda boleh mencapai 5K dalam masa 90 hari. Alright, so kita ada satu journey untuk anda. Kita rasa anda boleh bermanfaat daripada journey ini dengan kita. Alright, so jangan lupa sign up as a seller. Okay. Alright, thank you. Alright. Terima kasih Cik Hansini, sangat menarik perkongsian tadi ya. Banyak info-info yang menarik, terutamanya data dan statistik yang ada berkaitan dengan MCO tadi kan. Ya, sangat bermanfaat. Okey, saya ada satu pengumuman yang sangat penting. Kita ada masalah dengan streamline live Facebook. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak dijangkakan dan tidak diingini. Tapi jangan risau, kami akan upload rakaman webinar ini nanti. Jadi buat masa ini apa yang boleh ialah cuma dapat melihat webinar ini di aplikasi Zoom. Jadi kepada yang mendengar, sila suruh rakan-rakan pergi ke laman web sesawang kami di www.go-sengkang-ecommerce.my untuk register webinar-webinar yang mereka berminat dan dapatkan link untuk Zoom webinar. Okey. Terima kasih Miss Jun. Dan saya nak buat fire sales announcement sekejap.
kepada sesiapa yang berminat dengan offer yang diberikan oleh Lazada tadi, kempen package kedai pintar tu. Yes. Okay, anda boleh klik pada pautan yang akan kami paparkan setelah tamat webinar ini nanti untuk isikan butiran anda. Okay, so Cik Hans, ini kita sekarang ni beralih ke sesi soal jawab. Okay, Yes, saya silakan. ada 3 set question di sini. Soalan pertama, how can seller sell on Lazada Southeast Asia? Kita pula nak berjual keluar di platform Lazada. So, saya ingin umumkan di sini, kita ada program cross border, kita panggil ni cross border ya. So, program cross border ini adalah antara Malaysia dan Singapura. Okay, Malaysia dengan Singapura. Dan it's basically you creating an account with Lazada Singapore. Okay, secara umum lah, alright. So macam kita ada account di Lazada Singapura, tetapi buat musim MCO ini, we are holding this program. I see. Okay, yes, because we want to ensure the safety of our sellers and also of our customers. Alright, terutamanya when we reach the border, there's this customs issue and all that. Yeah. So all this we are taking into account. Yes, we do have a program for cross border, but we're putting it on hold during the MCO season. As soon as we have more information, when the MCO is uplifted, when it's lifted, kita akan buat pengumuman yang lebih lanjut berkenaan cross border program kita ini. Tapi just to let you know, yes, we do have a program. It's called My2SG. My2SG. Yes, My2SG. MY2SG. So once you're a seller on Lazada, you'll be able to see this content on our Lazada University page once MCO is lifted. So jadi buat masa ni cuma ke Singapura sajalah ya? Negara-negara lain belum lagi dibuka. Belum lagi. Nantikan. Nantikan saja. Because Lazada is very fast on this. Lazada kita nak pastikan that the program is well done before we open it up to more countries. Of course. Okay, soalan kedua. What is the sweet price point on Lazada? Always about price. Sweet price point. Mungkin boleh bagi kategori dan mungkin price point yang tak kurang atau tak lebih yang orang rasa selesa untuk membayar customer Lazada. Ada range ke? Yeah, so it's a very difficult way to explain, which is the nice price point, because on Lazada we sell everything and anything. You can get things for RM1. You can even buy a car. Alright. So it's how to find the mid-range of it all. So it really depends. You have to do your research. It's very important for you to do the research to understand what is it that you want to sell, which category you fall into, and what is your price point. So the good thing about Lazada is that we actually have a dedicated team to help you with that. Yeah, they will advise you on what kind of sourcing you should require. Our category teams are really good at this. They're constantly doing research to decide which is the in thing right now, what items are trending at what price point. Okay, so to determine it has to be RM25. No, there's no such thing. All right, because our buyers, they also want quality, and they also want a good price point. Okay, so just because a sweet price point doesn't determine quality necessarily. Yeah, so that is my answer to that question. A lot of research is required on that. Yeah, of course. Yeah, I agree with that. So tim dekat Lazada tu, I think itulah para usahawan yang perlukan tu tim yang menolong mereka carikan. We have an amazing team, dan juga sourcing. Amazing team. They are researching every day. Okay, soalan terakhir, Cik Hansini, tips to beat my competitor on Lazada. That's a really good question, and it's something that I always teach my sellers. Before MCO, we used to have this seller-initiated study groups where we get together with sellers, and this is one of the topic that constantly crops up. Some of the things that you need to do first and foremost is to do a competitor analysis. And this is not a one-time thing. All right, this is not a one-time thing. When you do a competitor analysis, it's constantly checking prices, okay, and always try to up the game. All right, so for example, when it comes to pricing,
product's price is not necessarily dependent on the initial price of the product. It's also dependent on the promotions that go with the product. Okay, what makes a buyer buy one item and not the other? So sometimes it could be attached with vouchers. It could be attached with free gift. Yeah. Okay, you can do a buy one and I give you a sample. So this is one tactic that a person can use. Right. Of course, the other one is, you know, the information and the service you provide to your customer. All right, and that takes initiative. For example, if I know this particular, I'm comparing two products, the same product on two stores, but this particular store gives me more information. It tells me how to use the product. It tells me what's the benefit of the product and so on. All right. So because of this, I choose this product. So this is some of the ways that we can beat the competition, be better than our competitors. So that's my answer to that. Itu dia jawapan daripada Cik Hansini. Jadi itu sahaja masa yang kami ada. Terima kasih banyak-banyak Cik Hansini kerana sudi berkongsi bersama kami. Kepada audiens yang sedang menonton, salinan slide dan rakaman webinar ini akan dimuat naik kelak di portal Go E-commerce. Jadi anda perlu mendaftar untuk mendapatkan akses di www.gosengkangecommerce.my. Kita akan bertemu sebentar lagi. Kita berhenti berehat sebentar dan jumpa lagi pada pukul 1:30 petang nanti untuk sesi panelis. Okay, thank you semua. Thank you para chats. Okay, bye. Thank you all.